keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurangnya, betapa kurangnya rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab. Maka asbab ni mana? Sebab-sebab asbab. Kita hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab. Maka dengan asbab yang begitu banyak menyebabkan manusia tertipu, menyebabkan manusia terpedaya, sehingga menyebabkan manusia jadi keliru. Nak yakin kepada siapa? Nak yakin ke mana? Kita nak sebab dua benda. Dia ada dua benda. Yang pertama, di sana ada asbab. Contoh dia yang menyebabkan kita jadi kuat, disebabkan harta, disebabkan duit. Yang menyebabkan kita jadi aman, disebabkan kita ada ayah, mak. Yang menyebabkan kita jadi kuat, disebabkan ada keluarga. Maka itu asbab-asbab yang kita telah melihat semenjak kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat asbab-asbab itu. Jadi bagaimana orang tu nak bahagia, mesti ada asbab dia, kita kata. Kenapa orang tu bahagia? Ada asbab dia, sebab duit dia banyak. Kenapa orang tu boleh buat semua benda, berjalan boleh, memboli boleh, ada asbab dia, dia ada harta. Jadi sentiasa kita melihat asbab-asbab tersebut. Kenapa dia selamat? Sebab dia kuat, dia ada kuasa dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab. Jadi manusia melihat kepada asbab-asbab ini. Sedangkan kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan kefahaman tentang bahawa semua asbab itu di sebaliknya ada musabbibul asbab. Di sebalik asbab ada musabbib. Apa maksud musabbib? Musabbib seseorang yang mengadakan asbab itu. Maka nama dia musabbibul asbab. Musabbib adalah orang yang menjadikan asbab. Maka dia musabbibul asbab. Maka bagi orang yang beriman, kita diberikan kepahaman bahawa semua asbab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya berpunca daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa terhadap asbab. Maka Allah itu disebut musabbibul asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala, kefahaman kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pun kepada asbab. Bagi Allah tidak berhajat kepada asbab. Maka asbab itu, sebab kita kata asbab ini hukum adat, kata. Asbab ni hukum adat. Tapi tidak semata-mata asbab itu berkuasa. Dia hukum adat yang Allah Ta'ala jadikan. Sebagai contoh, kalau nak konyang, kena makan. Kalau nak hilang dahaga, kena minum. Itu hukum adat yang Allah Ta'ala jadikan asbab. Jadi bagi orang beriman, ada satu kepahaman yang perlu kita faham bahawa semua itu di atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada satu kuasa yang lebih kuat daripada asbab itu. Jadi orang Islam kena yakin itu. Ada yang lebih kuat pada asbab. Ataupun dengan erti kata lain, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki,
orang boleh kenyang tanpa makan. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, orang boleh hilang dahaga tanpa minum. Begitu juga sebaliknya, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, orang tu takkan kenyang walaupun dia makan. Maka yang lebih kuat itu adalah musabbibul asbab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh kita agar jangan bergantung kepada asbab. Diperintahkan kita jangan bergantung pada asbab. Maka diperintahkan kita bergantung kepada musabbibul asbab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud orang yang paling kuat bersandar, yakin, bergantung kepada Allah, itu menandakan imannya kuat. Imannya lebih kuat. Sebaliknya orang rasa yakin dengan asbab, maka orang itu lemah iman dia, ataupun orang itu terpedaya. Berapa ramai orang yakin dengan asbab, berapa ramai orang dia rasa kuat sebab dia ada harta, berapa ramai orang rasa kuat sebab dia ada kuasa, sebab dia melihat asbab kekuatan adalah harta, asbab kekuatan adalah kuasa, maka dia bergantung kepada asbab. Maka kurang tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu orang beriman disuruh bergantung itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkuat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermaksud tidak ada nilai pun harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masya Allah, kita kata hidup kita bahagia, hidup kita tenteram. Tapi kebahagiaan kita disebabkan harta, disebabkan kuasa, kita kata. Maka kita sandarkan kekuatan kita kepada asbab. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para anbiya, menguji para salihin dengan pelbagai kesusahan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka berjaya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka berjaya. Walaupun mereka hidup dengan susah, tapi mereka berjaya. Kenapa berjaya? Sebab mereka berjaya menyandarkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan arti kata lain, jangan jadikan kesihatan kita, kekuatan kita, harta kita, kesenangan kita menyebabkan kita tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersandar kepada kekuatan kita. Bahkan lebih daripada itu lagi, Nabi SAW mengajar sesuatu yang lebih halus lagi daripada itu, sehingga seseorang itu boleh saja tertipu dengan amalan baik yang mereka lakukan. Mereka menyangka bahawa amal kebaikan yang mereka lakukan itu boleh menyelamatkan kita, boleh menyelamatkan mereka di akhirat. Lalu mereka itu bersandar kepada amal lebih kuat daripada mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga satu sifat tercela yang halus, kita kata. Oh, orang tu beramal kuat, okey dah. Tetapi ada silap dia. Itu yang Nabi SAW ceritakan kisah bagaimana ahli abid, ahli ibadat, kita pun tak mampu nak beramal macam orang tu beramal. Nabi ceritakan bagaimana seorang ahli abid yang beramal, yang ibadat, yang qiyamul lail, siang dia berpuasa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang soleh. Sehingga dalam kitab menyebut betapa kuatnya beramal, zahir karamah. Sampai zahir karamah. Tempat dia beramal, di situ ada makanan. Lepas dia beramal, bagi salam, Assalamualaikum, ada capati sebelah hal. Kita nak makan capati, boleh nelefon konon pergi ke mahsan kan. Ni tak payah. Assalamualaikum. Mudah. Kuat amalnya, tetapi kesilapannya dia bersandar pada amalnya. InsyaAllah.
satu ujian yang halus lah. Cerita itu memberi pengajaran kepada kita supaya kita juga kena berhati-hati. Maka Nabi mengatakan bahawa lelaki tadi di padang mahsyar nanti, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuklah ke syurga dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak anda deh. Maka lelaki tak anda. Maka dia berkata, wahai malaikat, aku tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah, aku nak masuk syurga dengan amal aku. Jadi dia tak ada Tuhan Allah Taala tak nak pandang solat dia, puasa dia, jihad dia. Allah Taala suruh masuk dengan syurga dengan rahmat belas kasihan Allah Taala. Dia kata, aku tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis aku nak masuk syurga dengan amal aku gitu. Masya-Allah. Bermaksud dia bersandar pada amal dia. Dia bersandar, jadi kuat dengan amal. Itu juga satu kesalahan. Maka panjang kisah itu, akhirnya ditimbang amal dia satu persatu, ditimbang solat dia, ditimbang puasa dan sebagainya. Akhirnya semua amal ibadat yang dilakukan itu tidak mampu untuk membayar nikmat dunia yang dia dapat. Timbang solat, ini bau sama dengan nikmat mata. Timbang puasa, ini bau membayar nikmat telinga. Timbang satu persatu amal dia. Sedangkan banyak lagi nikmat Allah dekat dunia ini tidak mampu dibayar dengan amal dia. Bermaksud kalau kita nak bayar nikmat Tuhan di dunia ini, kalau kita nilaikan dengan amal kita tak mampu nak bayar. Bermaksud kebaikan Allah Ta'ala di dunia ini, kalau kita nak bayar dengan amal kita tak terbayar. Macam mana kita nak boleh syurga? Maka Allah Ta'ala kata, maka dia tidak layak ke syurga sebab amal dia tidak mampu membayar nikmat dunia dia. Bawa dia ke neraka. Masa tu baru dia minta, ya Allah, masuklah ke syurga dengan rahmat-Mu. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita, Masya Allah, kita kata, kita tidak boleh bersandar kepada amal kita. Mana orang agama, mana kalau kuat agama, jangan tertipu dengan amal. Kalau orang tu ahli dunia, jangan tertipu dengan dunia dia. Dia menjadi kuat dengan harta, menjadi kuat dengan kuasa dan sebagainya. Tetapi agama kita mengajak kita agar bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang susah. Dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita kuat, itu susah. Kalau keadaan kita lemah, mudah kan. Dah kita tak ada apa-apa dah, habis dah masa tu, ya Allah, tak ada siapa dah. Bila kita dah tak ada siapa nak nolong dah, orang tak pedulikan kita dah, masa tu baru kita, ya Allah, tolonglah Allah. Sebenarnya rahmat sebenarnya. Orang yang ditinggalkan oleh manusia, rahmat sebenarnya. Orang yang dapat penyakit adalah rahmat sebenarnya. Tapi kita tak faham maksud dia kan. Sebab itu Al-Quran Allah Ta'ala firman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala mengatakan asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kemungkinan sesuatu yang kamu tak suka tapi mendatangkan kebaikan kepada engkau. Dan boleh jadi sesuatu yang kau suka itu mendatangkan keburukan kepada engkau. Sebagai contoh, miskin, sakit, satu keburukan yang kita tak suka. Tapi mungkin dengan sakit itu menyebabkan kita lebih hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat, bersandar lebih pada Dia. Mohon ampun, mohon kebaikan, mohon keselamatan dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, apabila manusia itu diberikan kekuatan, apabila manusia itu diberikan harta, diberikan kekuatan, diberikan apa lagi, maka kebanyakan manusia itu akan lupa diri. Manusia itu akan jadi melampau-lampau. Kenapa melampau-lampau? Manusia itu melampau-lampau bila mereka itu tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dah kaya, duit banyak, badan sehat, orang nolong dia pun ramai. Maka dia tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat. Maka Allah Taala gelar sebagai Toro melampau-lampau. Melampau-lampau, perangai dia melampau-lampau.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, bila kita tidak bergantung kepada Allah, kita ni jadi melampau. Dalam bahasa Arab nama dia tagha ataupun taghut. Taghut ni Firaun. Izhab ila Firaun fa innahu tagha. Allah Taala perintahkan Musa, wahai Musa, izhab ila Firaun, pergilah kepada Firaun, fa innahu tagha. Dia tu dah melampau-lampau dah. Tagha ni melampau-lampau. Tapi melampau-lampau Firaun tak samalah melampau-lampau orang mukmin yang tak faham maksud sandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman cuma kita tertipu dengan dunia dan sebagainya, maka kurang sandaran kita kepada Allah, tapi Allah Taala tetap gola tagha juga. Maka Allah Taala berfirman, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu jadi tagha. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu jadi tagha, melampau-lampau. Ketika mana? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia kaya. Jadi bila kita rasa dia kaya, apa yang berlaku? Kita tidak bergantung lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaya tu umum. Sama ada kita ada ilmu, kita kaya. Hatta kita ada amal, kita kaya. Itu juga sifat tercela yang halus, yang tak perasan. Kalau kaya dengan dunia, itu nampak tercela dia. Orang tu tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Nampak? Tapi dalam taat pun, merasa kaya, itu satu tipu helah yang halus. Dia rasa kaya bermaksud, tidak harap lagi keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak harap lagi kepada kasihan belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab amal dia banyak. Maka Allah Ta'ala pukul umum saja. Manusia itu kan jadi tagha, ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa diri dia kaya. Maka masa bila kita ni nak bergantung kepada Allah, kita akan bergantung kepada Allah bila kita melihat diri kita ini penuh dengan kefakiran. Orang fakir, bukan miskin, fakir miskin. Fakir miskin ni rayuan dia lebih sedih dengar dia. Merayu dia, tolonglah Tuhan, tolonglah. Nak apa? Bagi RM5 lah. RM5 dia. Kita akan minta orang RM5, tak mau merayu dah. Pada RM5 tak? Ada, tak apalah. Sombong ni minta. Tak kisah mana lah. Ada, semua tinggal dalam kereta je. Tak apa. Tapi kalau orang fakir, tolonglah, minta lah. Kau Tuhan tak bagi mati saya. Fakir. Dia bergantung betul pada pertolongan kita. Jadi bagaimana kita nak begitu sempurna bergantung kepada Allah sekiranya kita tidak merasai fakir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah sebut dah kita ni siapa. Cuma kita saja yang menyalahi apa yang Allah Taala sebut. Allah Taala sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Fakir ni lebih bawah pada miskin. Apa takrif fakir ni, lupa sudah. Fakir ni tak ada makanan sehari ke apa. Miskin ni ada makan, fakir ni tahu betul. Fakir ni tak ada makanan lah, fakir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut kita ni fakir. Siapa fakir ni yang tak secara keseluruhan dia. Antumul fuqara ilallah. Dia kaya, tak termasuk juga. Jadi jangan kita nafikan gelaran yang Tuhan bagi kepada kita. Allah Ta'ala sebut seluruh. Antumul fuqara ilallah. Kamu semua fuqara kepada Allah. Kita nak nafikan. Tak ada, duit banyak semua. Tak ada, pakai rasa kaya. Mana kita lah yang jahil makna diri kita. Sebab bila kita rasa kaya, jadi macam tadilah. Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia kaya, maka jadi tagha. Apa maksud tagha? Maksud tagha, dia tidak lagi berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat tercela sebenarnya. Sifat tercela dan sifat kehinaan di akhirat nanti.
Ini satu sifat kesombongan lah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya. Sebab itu perlu kita belajar, perlu kita memahami agar kita jadi fuqara kepada Allah. Sebab Tuhan yang sebut macam tu. Kita je tak sedar diri sebenarnya. Ya. Allah Taala sebut. Jadi kita nak percaya kalam Allah ataupun pandangan hati kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebut antumul fuqara ila Allah. Kamu tu fuqara. Jadi fuqara ni apa sifat dia? Fuqara ni kalau mari sungguh-sungguh. Tu fuqara nama dia. Kalau minta makan tu minta sungguh-sungguh, tolonglah. Kono ni. Ya. Sedih mana dengar? Oh sana fuqara rupanya. Ya. Dia tak ada minta sombong lah cakap pinggang bagi nasi ah. Itu kan fuqara nama dia kan. Fuqara ni merayu. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suka kalau berdoa kepada Allah itu gaya fuqara. Kita berdoa kepada Allah gaya orang sombong ataupun gaya merintah. Ya Allah, dia dah 10 kali minta. Kenapa kau tak bagi? Dah 2 musajid dia baca Yasin dah. Minggu depan dah baca ketiga, kau mesti bagi. Oh, macam tu. Bila tak bagi kita, apalah Allah Ta'ala. Jadi, itu bukan gaya fuqara minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, fuqara, orang fuqara ada hak akan mewajibkan orang tu bagi. Dan datang minta aku nak bagi. Dan 2 kali. Kang dia datang aku nak bagi ya. Kita orang kata, kau masuk pula. Fuqara datang mestilah ada gaya lah. Tuan minta lah tuan. Kalau tuan tak bagi matilah saya. Dia tak ada gaya sombong dah. Saya dah 2 kali minta. Kuatan saya minta. Tuan aku nak bagi. Kita kena orang macam tu lah. So kita tak bagi. Ya kan? Jadi kalau gaya fuqara kita bagilah. Datang minta, gue tak roti je. 2 kali minta, gaya yang sama. Mintalah tuan, minta balik dah. Lama kita pun, sedih pula ni orang ni. 10 kali dia datang, merayu, membagilah. Ya? Gitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa kita, siapa Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sekadar merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kefakiran, ada sebab dia. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala mengatakan, Ana indal munkasirina qulub. Ana indal munkasirina qulub. Allah Ta'ala kata, aku berada hampir kepada orang yang hatinya pecah luluh. Munkasir ni pecah. Jadi macam mana kita berdoa kepada Allah secara munkasir? Berdoa secara munkasir. Kasara ni pecah. Inkasara ni pecah. Jadi apa maksud berdoa kepada Allah secara hatinya pecah? Munkasirina qulub. Qulub ni hati. Munkasir ni pecah. Allah Ta'ala sebutlah hadis kudusi, aku berada hampir, maksud aku sangat memakbulkan. Allah Ta'ala mengatakan hadis ini, aku berada di sisi orang yang hatinya pecah. Pecah ni masuk hibur sangat minta pada Allah Subhanahu. Bersungguh-sungguhlah munkasir. Mana meraih sungguh. Sangat munkasir ni permintaan yang sangat-sangat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala suka begitu. Sebab apa? Orang yang minta bersangatan itu menggambarkan fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita rasa fakir, apa sifat dia? Orang fakir dia sangat-sangat nak bergantung. Itu sifat orang fakir. Kalau orang kaya dia tak bergantung mana? Kau nak bagi tak? Bagi tak apa. Banyak wali nak bagi dia. Mana dia tak nak bergantung sangat begitu. Tapi kalau fakir, mana dia sangat-sangat bergantung. Jadi setiap orang ada sifat fakir, di situ ada sifat kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga sebaliknya, orang ada rasa kaya, maka lemah bergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bergantung kepada Allah Taala. Buat apa? Badan dia kuat, harta banyak, penyokong ramai. Jadi tak perlu sangat minta pertolongan Allah Taala. Mana satu kesalahan kesilapan
daripada kita di akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita daripada hadrat dia. Sebab itu tawakal ni perlu ada dalam diri kita dan perlu kita tengok juga. Jadi maksud sifat-sifat yang ada pada diri kita ni kita kena tengok sebenarnya, kena belek. Kita bukan nak belek kereta je dah. Bukan nak belek rumah, bukan nak belek kebun dan banyak kebun nak belek. Masya-Allah kata, ya pergilah belek, tak masalah. Nak jaga kebun pisang lagi, nak jaga kebun apa lagi. Kebun durian lagi. Nak tengok somak samun semua. Rumah sewa nak pergi tengok juga, kata-kata. Oh, masya-Allah, kata-kata. Tengoklah, tak ada masalah. Tapi itu mana kata kehidupan dunia kita yang akan hancur satu masa nanti. Sepatutnya kita belek sesuatu yang lebih kekal, harta kita. Jadi kebun tu harta kita juga. Yalah, tapi kita ada harta lagi. Apa harta kita? Sifat kita. Sifat-sifat mahmudah yang ada pada kita, itulah harta kita, modal kita. Tidak kita nafikan bahawa setiap daripada kita ada sifat-sifat mahmudah tu ada. Bukan tak ada. Kita ada sifat sabar, kita ada. Bukan tak ada sabar. Ada sabar kita. Apa lagi? Ada redha kita. Ada sedikit redha kita. Jadi sifat-sifat yang banyak itu ada pada diri kita, cuma kita tak belek dia. Kita tak belek, tak jaga, tak tengok. Macam orang dia bukan tak ada, orang tu banyak kebun dia ada, semua ada, tapi semua tak dijaga. Bukan tak ada kebun, katakan orang tu bukan susah, dia tu semua ada. Kebun pisang ada, kebun durian ada, kebun lansat ada, habis dibiar. Jadi kita sebenarnya bukan tak ada. Modal tu ada, mana sifat tawakal tu ada pada kita. Tapi bila kita tak berikan tumpuan, maka kita biarkan dia, maka kita tidak menyempurnakan sifat itu. Sedangkan sifat-sifat mahmudah itu akan memberikan kejayaan untuk kita di akhirat nanti. Jadi kita akan rasa menyesal lah di akhirat nanti. Allah ruginya, kenapa tak tingkatkan tawakal. Masya Allah. Jadi mana kata dah, masa usia yang ada ni lah kita gunakan untuk melihat. Maka kita melihat satu sifat, satu peluang sifat, nama tawakal. Maka tawakal itu ditunjukkan kepada para solihin. Kita dah sebut dahulu, di antara orang yang paling sebagai contoh tawakal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terpulang kepada kita, takat mana nak ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim telah menunjukkan contoh tawakal yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat kuat. Kenapa kita kata tawakal Nabi Ibrahim sangat kuat? Sebab kalau kita baca kisah dia, menggambarkan Nabi Ibrahim tak rasa takut sedikit pun. Masya-Allah. Sebab orang kalau kuat sandar kepada Allah, maka dia tak ada rasa takut dah di dunia ni. Kita masih ada rasa takut, bimbang di dunia sebab tidak sempurna tawakal kita pada Allah. Bimbang kita apa nak jadi ni, bila duit semua tak ada, orang pun tak ada, anak pun tak ada, dan kita bimbang. Tapi cuba orang tu ada ayah kayu, ayah duit banyak. Susah hati tak anak tadi? Tak usah hati dah. Kata tak usah hati ke? Tak ada. Sebab tak usah hati dah? Tak usah hati pula. Ayah saya ada, kata, botol banyak. Jadi dia tak susah hati. Dia tak ada duit, tapi ayah ada. Jadi dia rasa tenteram. Jadi si anak tadi, dia kenal ayah dia. Maka betapa jahilnya kita, betapa lemahnya kita. Mana si anak tadi lebih yakin kepada ayah dia yang kaya, berbanding kita ni hamba Allah, yakin kepada Allah yang lebih kaya daripada sesiapa pun. Tak kau kita kata lemahnya kepahaman kita tentang Tuhan kita. Si anak tadi dia yakin pada ayah dia,
Mana kalah kita kepada seseorang yang memiliki ayah yang kaya raya, yakin berbanding kita memiliki Tuhan kita. Jadi lemah tawakal kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh orang yang punya sifat tawakal yang tinggi, sebab dalam kisah itu kita lihat Nabi Ibrahim tak rasa bimbang dan takut sedikit pun. Menggambarkan kebergantungan Nabi Ibrahim yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah itu menceritakan yang bimbang malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang bimbang. Nabi Ibrahim tak bimbang tu. Maka Jibril yang diceritakan rasa gusar dan bimbang. Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meluahkan rasa bimbang dia. Apa yang akan berlaku kepada Ibrahim alaihissalam yang akan dicampak ke dalam api Namrud. Kan? Nabi Ibrahim tak bimbang. Yang risau Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, "Ya Allah, tidakkah patut buat sesuatu kepada khaliluka, kekasih engkau Ibrahim?" Jadi Allah Taala tanya kepada Nabi Jibril, "Wahai Jibril, apakah kau risau?" Wahai Ibrahim, ya, kau pergi tanya, kau pergi jumpa Nabi Ibrahim. Ya. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka disebabkan kerisauan Jibril alaihissalam, Jibril yang pergi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang nak dicampak ke dalam api. Nabi Ibrahim tak risau pun. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Ibrahim, alaka hajah?" Wahai Ibrahim, kau ada tak apa-apa hajat supaya aku tolong? Tanya dulu. Maka kata Nabi Ibrahim, "Adapun kepada engkau aku tidak berhajat. Aku hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika itu Nabi Ibrahim diberikan kebergantungan mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika itu Nabi Ibrahim sampai kepada tahap meninggalkan asbab secara mutlak. Sebab itu ulama membahaskan secara terperinci bab ini. Bukan tak bahas. Iaitu hukum meninggalkan asbab. Apa hukum dia? Itu dibahaskan oleh ulama. Apa hukum meninggalkan asbab? Ada dua hukum. Satu boleh, satu tak boleh. Contoh meninggalkan asbab, kita sakit tapi tak cari ubat. Apa hukum dia? Ada dua hukum. Kita sakit COVID, sakit apa, semacam lah, tapi tak ambil ubat. Duduk kat katil tu, ambil tasbih, subhanallah, subhanallah. Apa hukum? Tidak berusaha. Ada di situ ulama macam ada dua hukum. Ada orang yang diharuskan, ada orang yang tidak diharuskan. Adapun orang yang diharuskan meninggalkan asbab, ada ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri dia. Sebab dalam kitab Hikam, awal-awal dah sebut dah. Kalau orang itu disebut orang yang meninggal asbab ini disebut ahli tafwid, nama dia, ahli tafwid. Orang yang meninggalkan asbab kita ahli tafwid, nama dia. Orang yang telah menyerah segala-gala pada Allah SWT. Adapun orang yang masih lagi mengambil asbab disebut asbab lah, ahli asbab, nama asbab dan tafwid. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu kebergantungannya kepada Allah Subhanahu begitu sempurna, sehingga ketika itu Nabi Ibrahim memilih untuk meninggalkan asbab secara mutlak. Secara mutlak meninggalkan asbab. Meninggalkan asbab secara mutlak. Sedangkan ketika itu boleh tak Nabi Ibrahim mengambil asbab-asbab untuk berjaya daripada Raja Namrud? Boleh. Asbab. Salah satu dia berdoa. Berdoa juga asbab. Satu lagi, Jibril alaihissalam dah bagi tawaran. Jadi, malaikat Jibril boleh saja hambui api tu. Hambui api dengan sayap dia, terbanglah.
Boleh ambil asbab. Ya. Kalau Nabi Ibrahim kata, ya bolehlah, nak tolong, tolonglah. Ketika itu juga malaikat Jibril menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk meninggalkan asbab secara mutlak, maka dia menyerahkan urusan kepada musabbibul asbab. Dengan keyakinan sebab itu ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tidak berhajat. Aku hanya berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka kata mereka Jibril, maka Jibril suruh Nabi Ibrahim lakukan asbab lagi. Asbab daripada dia ditolak, ada satu lagi asbab. Apa dia? Berdoalah. Jadi kalau engkau tak nak pertolongan daripada aku, doalah kepada Allah. Jadi doa itu juga asbab untuk dapat kan. Jadi kalau kita nak makan, kalau kita nak makan, kita lapar, kalau kita tak nak pergi ke dapur makan, paling tidak pun launglah. Kan? Launglah. Siapkanlah makan lah. Allah malih nak bongkar ke? Kata mak Allah siapkanlah dah tak larat dah. Adalah asbab dia. Dia berontok ya. Untuk ya. Dia nak tunggu kalau faham rumah dia hantarlah makan dekat disuap lah. Dia kata tadi hantar dah. Kau tak faham kau dah lapar? Kata lelaki ya. Dia untuk ya. Kalau rumah. Lain kali sebutlah. Kau tak larat pun kau bahalah kata dia. Oh tak. Dia harap orang rumah yang faham ya kan. Dia meninggalkan asbab kan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan asbab berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku nak minta kepada Allah sedangkan dia mengetahui. Kata Nabi Ibrahim, maka aku tak minta. Maka Nabi Ibrahim hanya menyebut kalimah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia serah mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah, mana inilah kemuncak kebergantungan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ketika itu, kita orang-orang biasa ini, kita mengambil asbab. Nak senang cari duit, nak ada duit berniaga. Tetapi jangan sampai asbab itu mengorbankan kebergantungan kita kepada Allah. Itu kita rugi akhirat kita. Rugi akhirat. Tambah pula asbab-asbab itu menyebabkan kita jadi hijab yang tabal. Dan tak kisah dah duit dan banyak. Maka tak ada lagi sandaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita sebab kita nak makan kena cari. Nak makan kena cari makan tadi. Maka kita bermuamalah dengan asbab. Tapi jangan sampai hati kita tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang cari rezeki tapi bergantung dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja tapi hati dia ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah, hati dia. Dia bekerja, dia cari rezeki, berniaga dan sebagainya, tapi hati dia bergantung pada Allah Subhanahu, sentiasa bergantung pada Allah Taala. Jadi bila dapat rezeki ya, kalimah yang keluar, alhamdulillah Allah Taala beri rezeki. Itu satu kalimah yang elok sebenarnya. Bila dapat duitnya, alhamdulillah Allah Taala beri rezeki. Menggambarkan kita ini ada bergantung pada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita yang mengusahakan asbab itu. Kalau kita nak apa, kalau orang belajar nak lulus PSO, dia kena baca banyak-banyak. Kena ada asbab. Dia nak lulus dalam PSO, dia kena baca banyaklah. Dia tak boleh beratib lah. Allah Ta'ala bagi faham. Wallahu a'lam lah, Tuhan bagi tanpa asbab dapat. Itu ada tapi tak ramai lah. Tanpa belajar tiba-tiba dia taham ya kan. Tapi ahli asbab kita kena belajar dan sebagainya. Tiba-tiba berjaya pula dalam peperiksaan. Bagi orang yang beriman, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kejayaan. Sentiasa macam tu. Cari jodoh macam tu juga. Kemudian susah cari jodoh. Kelantan ada dapat jodohnya. Dia tak boleh tu. Oi, dan susah cari yang senang dah.
Tak ada pun kalimah alhamdulillah kan. Sepatutnya alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki jodoh walaupun jauh ke Kelantan tanah merah nah. Contohnya. Tapi Allah Taala walaupun asbab itu kita lakukan, jangan kita korbankan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang daripada kita. Maka itu bermaksud kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, makna tawakkal. Makna tawakkul. Tawakkul masdarnya. Tawakkala atau tawakkulan. Makna tawakkul itu antakila amraka ilallah. Maksud tawakal itu kata Imam Ghazali, engkau serahkan urusanmu kepada Allah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Zaman Nabi SAW, mana zaman Nabi lagi, Masya Allah, makna kisah itu memberikan kita faham makna tawakal. Zaman Nabi lagi, di kalangan para sahabat ada yang tak faham makna tawakal. Jadi tak fahamnya para sahabat itu memberikan pengajaran kepada kita. Termasuk juga zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi zaman Nabi SAW ada sahabat yang memahamkan tawakal itu dengan makna tidak melakukan usaha. Tidak melakukan usaha. Maka ada seorang sahabat, bila dia solat, bila dia sembahyang, ditinggalkan unta dia di luar. Dia tinggal unta di luar. Jadi bila dia keluar, tengok unta dia hilang. Unta dia hilang. Jadi dia bising. Maka Nabi kata, macam mana kamu lakukan harta kamu? Ya Rasulullah, aku tawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal. Tawakal. Macam kita datang masjid, naik kereta, dia tinggalkan kunci dalam kereta. Naik motor tu kunci pun ada kat motor tu. Sembahyang, motor, tawakal. Tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Kalau Tuhan izin takkan hilang dah. Orang fahamnya tu kan. Macam kat Mekah lah kan. Mekah orang khabar bila sembahyang tinggal macam tu. Kodai-kodai tu. Dengan duit-duit pun ada kat kodai tu. Ya apa. Kan? Jadi bila dia keluar tengok unta dia hilang. Jadi Nabi tanya, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, bukan macam tu cara tawakal. Nabi kata, iqilha wa tawakkal. Lain kali kamu nak tawakal, ikat dulu unta tu. Iqilha. Ikat dulu unta tu, baru serah pada Allah Subhanahu. Kalau begitu maksud tawakal ni kena usaha dulu, baru serah pada Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Usaha dulu. Masuk peso, jawab, dah serah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cari rezeki, cari berniaga, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kalau Tuhan izinkan ramai yang datang membeli, bukan ada kuasa pada kita. Jadi kau nak berusaha, bukan tak ada usaha, tak boleh kita masak garam lebih tawar pula, tawakal Allah Taala lah tak jadi tawakal. Kalau kita menjual masak buat cincai buat tak sadap tak ramai orang dah, tawakal lah. Kalau orang nak beli buat tak, bukan itu maksud tawakal. Maksud tawakal kita usaha seusaha-usahanya, kemudian baru kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan keputusan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak berbuat apa-apa. Dan tidak juga boleh kita sandar kepada usaha yang kita lakukan semata-mata. Maka itu pun tak betul. Kalau kita letakkan sandar kepada usaha kita semata-mata, maka sama kita dengan orang tak beriman. Sama kita orang tak beriman. Orang tak beriman ada pandai, ada yang pandai dan sebagainya.
Dia tidak sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sandarkan kepada kepandaian dia. Qarun, orang yang kaya, dia sandarkan kepada kebijaksanaan dia. Tak ada sikit pun dia sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang datang nak minta, Qarun ni kaya dan dia kedekut. Dia kaya tapi kedekut. Dia tak nak beri orang sedekah nolong-nolong. Kalau hendak kau kerja, dia kata. Sebab harta yang aku dapat ini kepandaian aku berniaga, kata. Dan pandai berniaga. Fikirlah, kata. Yang dia dapat harta ni kepandaian aku, dia kata. Dia sandarkan pada diri dia. Orang beriman tidak begitu. Dua-dua kita gunakan. Tidak kita biarkan kepandaian yang ada pada kita. Kita ada kekuatan, kita ada otak, ya, kita gunakan semua modal yang Tuhan bagi pada kita. Bukan tak fikir. Ya. Bila berniaga tu, fikirlah. Rasalah. Dah tawar, confirm orang tak beli. Ya. Tak apa dah. Malam tadi dia dah yasin dah. Nasi lemak tu dah yasin dah. Tawakal adalah tak boleh juga, betul lah doa tu, tapi kita usaha-usahanya, kemudian tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan tawakal itu adalah antakila amraka ilallah. Mana tawakal itu bahawa engkau antakila ni bukan berpegang ni. Takila ni serah. Atau bergantung. Antakila amraka ilallah. Engkau serahkan ataupun engkau bergantung kepada urusan engkau kepada Allah. Yakni wa yathiqa bih qalbaka. Ni yang kurang pada kita. Wa yathiqa bihi qalbuka. Dan engkau yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kurang pada kita. Sebenarnya apa yang kita buat itu tak ada nilai sedikit pun sebenarnya. Kalau kita berniaga, perniagaan kita itu tak ada nilainya di akhirat nanti. Tapi yang nilainya itu kepercayaan kita pada Allah Subhanahu. Siqah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang kita dapat banyak sikit, bukan itu nilai kebaikan pada kita. Tapi nilai kebaikan pada kita adalah siqahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siqah ni kita percaya. An yathiqa bihi qalbuka. Siqah kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita rezeki. Yakin gitu. Dengan usaha kita yakin Allah Taala yang beri rezeki. Siqah inilah yang kita akan bawa di akhirat nanti. Ya. Kita yakin bahawa rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi. Yakin pada rezeki itu yang kita bawa. Bukan rezeki itu. Rezeki kita dapat banyak, 1,000, 2,000, 3,000. Itu habuan dunia kita selesai di dunia sahaja. Ya. Dengan makna yang lain, mungkin saja orang tu dapat 2 juta, 3 juta. Tetapi siqah dia kepada Allah tak sebagaimana orang yang dapat duit mungkin RM30, RM40. Tapi hati dia siqah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi rezeki. Tapi dia dapat RM40 dia. Orang tadi dia yakin pada usaha dia. Berbanding yakin pada Allah walaupun dia dapat 3 juta. Maka yang memberi manfaat orang yang hati dia siqah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya bukan banyak atau sedikit rezeki kita dapat. Persoalan dia siqah atau tidak kepada Allah yang beri kita rezeki. Tu. Mana yang perlu kita tambah adalah siqah kita kepada Allah. Ya? Nak tambah rezeki dunia itu tambahlah. Tapi yang kita kalau kita memikirkan keberuntungan akhirat kita adalah bertambah siqah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala disertai dengan serahan pada Allah Subhanahu Wa Taala,
disertai dengan redanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan qanaah kita Allah SWT, bercampurlah sifat mahmudah di antara satu sama lain. Masya-Allah. Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur kebaikan dengan kebaikan. Jangan kita sekadar yakin dan yakin Tuhan ni bagi rezeki, tapi itulah dia bagi sikit benar lah pula. Jadi ada mazmumah, mana tidak ada qanaah. Dia yakin memang Tuhan yang bagi. Tapi masalah sikit benar lah dia bagi. Tak puas hati lah rasa. Jadi maksud yakin tidak disertai dengan jadi siqah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan qanaah, disertai dengan redha, disertai dengan sabar. Masya-Allah, bertambah-tambah kebaikan sifat kita. Jadi Allah Taala bagi lebih, alhamdulillah. Bahkan kalau Tuhan bagi lebih, masya-Allah, ini lebih dibimbangi oleh para salihin. Kalau Tuhan bagi lebih, dibimbangi oleh para salihin, menjadi fitnah kepada dia. Maka yang penting kata Imam Ghazali, sandar masuk tawakal itu bersandar, berpegang, menyerah urusan pada Allah Subhanahu wa taala, wa yathiqa bihi qalbuka. Dan kita siqah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'inna bitafwid. Tatma'inna rasa tenang. Rasa tenang. Sebab itu kalau orang itu ada sifat-sifat yang disebut oleh Imam Ghazali ini, maka ini adalah sifat-sifat para awliya ilahi salihin. Jadi sifat para awliya itu tak semestinya terabang, qabal dan sebagainya. Tak perlu itu. Jadi sifat-sifat para awliya itu sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali. Hidup di dunia ni kita tenang-tenang sahaja. Kenapa kita tenang? Sebab kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pada bahagian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia sebut bahagian kita di dunia ini telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita berada dalam rahim ibu dia. Ketika mana nyawa dimasukkan kepada bayi tadi, maka dituliskan rezekinya, ajalnya. Kan disebut ditulis. Jadi maksud yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah disertai dengan sabar, disertai dengan redha, disertai dengan qanaah. Masya-Allah kita kata. Maka kita jadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatma'in tenang saja. Tuhan tak bagi kau rezeki pula. Tak apa. Ada sebab Allah Ta'ala buat macam itu. Maka hadapi dengan sabar. Kalau kita rasa tak suka, hadapi dengan sabar. Kalau kita faham, hadapi dengan redha. Redha sahaja. Masya Allah. Tanpa kita hilang rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam anak tadi kan, ayah minggu bulan lepas dia bagi duit, bulan ni tak dibagilah duit ayah ni. Ayah dah lupa apa. Mana dia mula buruk sangka dengan ayah. Contohlah. Sebenarnya ayah ada sebab lain. Bagi duit banyak kan, merayau tak baca buku lah dia. Bukan ayah ditinggalkan dia. Ada sebab. Dia bagi anak yang yakin, dia akan fikir benda yang positif. Kan? Dia tak hilang keyakinan dia. Kenapa bulan ni ayah tak hantar duit lah ni? Tanpa dia menghilangkan rasa, ada sebab ni ayah ni. Tanpa dia menghilangkan rasa baik sangka. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala melihat kita sepanjang masa. Bila kita buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jatuh kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu siqah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu salah satu husnuzan billah, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi bersabda, janganlah engkau mati kecuali engkau husnuzan, baik sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tatma'in, rasa tenang, bitafwid nafsuka, rasa tenang jiwa kita kerana kita serahkan urusan kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala senang, tenang hati kita. Apa yang Tuhan perlakukan kepada kita, kita rasa tenang. Ini Imam Ghazali nak huraikan makna tawakal. Ya. Wala taltafita ila ghairillahi aslan. Masya-Allah kita kata. Dan hatinya tidak menoleh kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hatinya memandang kepada Allah, tetap hatinya siqah kepada Allah, wala taltafita ila ghairil aslan, maka dia tak akan berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut ini tidak lain tidak bukan, ini adalah ciri-ciri auliya'illahi shalihin. Sebab Allah Taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah para awliya itu la khaufun alaihim. Mereka hidup di dunia tak ada rasa takut. Wala hum yahzanun. Mereka hidup di dunia tak ada rasa sedih. Jadi siapa rasa sedih dan sebagainya, mana orang itu jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud kurang tawakal dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali mengatakan tawakal itu bermaksud hati kita bersandar kepada Allah, hati kita siqah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatma'in, rasa hidup ni tenang sahaja. Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala yang faham kita, yang mengerti kita. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala lebih faham tentang diri kita daripada amak kita, daripada ayah kita, hatta daripada diri kita sendiri. Bermaksud kita pun tak faham tentang diri kita. Allah Ta'ala lebih memahami diri kita daripada diri kita sendiri. Ya? Sebab tu kalau kita yang memilih, maka tak elok pilihan kita. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, kalau syurga itu kita yang pilih, kita yang pilih. Tuhan bagi borang, kau tulislah pilihan kau, rumah kau macam mana, bosan mana, bilik kau, raman warna apa, kau pilih. Kalau kita pilih sendiri syurga kita yang paling tak cantik sekali. Ya. Makanan apa yang kau nak kat syurga nanti? Aku tu rasa nak capati lah. Apa lagi kita letak nasi Arab. Kalau kita letakkan senarai nikmat syurga tu di atas pilihan kita, maka syurga kita lah yang paling tak lawa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keinginan kita daripada kita sendiri. Oh, jadi bila dalam syurga nanti bila kita makan, ya Allah, papat kono betul selera macam orang masak gulai kono selera kan. Oh, ini kono betul selera ni. Orang jampul ke sana. Orang jampul duduk Kedah, memanglah tak kono selera kari-kari. Sekali masaknya kuning, kono betul selera. Kata kono selera orang jampul yang masak. Oh, pandai dia. Macam tu kadang kalau masak, sadap betul lah amak yang masak ke sana. Tahu dia selera anak. Orang rumah pun nikah, tak tahu selera lelaki. Nak podeh lebih pun lebih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Begitu juga di dunia. Allah Subhanahu mengetahui diri kita. Jadi siqah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal. Yang penting kita ikhlaskan amal kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fikirkan. Masalah kita ni kan. Masalah ikhlas kita beramal dan sebagainya. Masalah Allah Subhanahu wa taala jangan kita fikirkan. Kenapa Tuhan buat macam ni? Maksudnya kita siqah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita siqah kerja Allah sebenarnya. Kerja Allah kepada kita, dia menentukan kehidupan kita. Sakit kita, damam kita, susah kita dan sebagainya. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita siqah pada Allah Taala berbuat kepada kita. Tenang-tenang sahaja. Jadi Imam Ghazali mengatakan tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu jika sempurna bergantungnya, maka dia akan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakin siqah, hatinya siqah pada Allah. Mana siqah pada Allah, hidup kita tenang. Tenang sampai mati.
Sebab kita siqah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berlaku kita siqah. Ada sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mempersia-siakan kita. Sekiranya kita beriman, sekiranya kita taat, ya, dan kita sentiasa berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya dosa. Ya, sentiasa kita memohon ampun Allah. Tak boleh ke kita mohon ampun? Ya, silakan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak masa kita mohon ampun Allah Taala. Silakan kita kata. Ya, yang namanya manusia banyak dosa. Maka dosa itu bukan menyebabkan kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menyebabkan kita bertambah hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menyebabkan kita bertambah lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis sahih yang menceritakan betapa sukanya Allah Taala kepada orang yang berdosa? Bila dia berdosa, maka dia kembali kepada Allah merayu-rayu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, wala taltafita ila ghairillah, dan tidak berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah makna tawakal yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.